macam Ustaz cerita tadi, kita rasa apa? Tak tergambar rasa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah ke apa. Kisah-kisah Rasulullah tu jadi tersentuhlah hati kita, Ustaz. Tapi soalan yang nak bertanya ni, dia kata sebahagian masyarakat kita ni jadi pening sikit. Sebab ada orang kata bulan Maulud ni nak sambut Maulid Rasul ni tak boleh. Ada kata bid'ah ke apa gitulah. Jadi Rasulullah sendiri tak ada sambut pun kelahiran Rasulullah. Jadi ikut ahli sunnah wal jamaah sebenarnya bagaimana masalah Maulid Rasul ni? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hukum menyambut Maulidur Rasul. Mudah kita sebutnya secara khulasah di dalam perbincangan ulama mengenai sambutan Maulidul Rasul ini. Pertama, apakah upacara ini dibenarkan di dalam agama atau haram? Maka tidak ada nas yang menyatakan menyambut Maulidur Rasul ini haram. Tidak ada nas yang soreh menyatakan sesiapa yang menyambut Maulidur Rasul, hukum dia adalah haram, berdosa dan masuk neraka. Maka setiap benda yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka benda itu harus dilakukan. Selama mana tidak ada masuk di dalam kategori benda yang dilarang oleh syarak, maka benda itu harus dilakukan. Kita tidak pernah menyatakan benda itu wajib diadakan maulid ataupun sunat ke. Itu bergantung kepada hati masing-masing. Yang dituntut oleh syarak adalah menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu menyatakan kamu sayang Allah, hendaklah kamu ikut syariat Nabi Muhammad. Ikut perbuatan Nabi Muhammad, zahir dan batin dia dan semua amalan-amalan dan syariat yang diajar oleh Nabi. Itu ayat Quran tadi menyuruh kita mengikut syariat Nabi. Kedua, ayat Al-Quran yang menyatakan wajib kita mencintai tubuh Nabi, diri Nabi. Saat ni mengikut syariat dia. Sebagai tanda sayang kita kepada Nabi, mengikut suruhan Nabi. Ayat saat ni. Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah syariatku, suruhanku dan laranganku. Manakala ayat yang berkaitan mengenai mencintai tubuh Nabi sendiri. Nabi sendiri itu perlu dicintai. Iaitu disebut di dalam hadis Bukhari. Katanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah kamu jadilah hatta akuna jadilah aku, yakni diri aku. Bukan kata syariat. Hak ni hadis menunjukkan cinta kepada diri Nabi. Sehingga jadilah diri aku itu orang yang paling kamu sayang berbanding dengan selain daripada aku. Lebih daripada mak ibu, ayah kamu, anak lelaki, anak perempuan dan manusia seluruhnya. Mencintai Nabi itu adalah wajib hukumnya. Haram dan berdosa dan boleh jatuh kufur membenci seorang Nabi. Maka menyayangi Nabi pula hukum dia wajib. Menyayangi Nabi lebih daripada segalanya sunat. Menyayangi Nabi wajib. Menyayangi Nabi lebih daripada segalanya adalah dapat pahala sunat pula. Maka siapa dia yang membenci Nabi dengan apa bentuk sahaja, tidak suka upacara-upacara ataupun rasa tidak selesa ataupun rasa marah dengan orang menyayangi Nabi, orang menzahirkan kecintaan Nabi dan rasa benci dengan suasana-suasana upacara-upacara majlis mencintai Nabi, maka orang ni takut-takut boleh membawa kepada kufur. Kerana mencintai Nabi itu adalah wajib. Kita takut seseorang yang membenci majlis maulid, kita takut. Asalnya dia membenci majlis maulid, tetapi kerana terbawa-bawa sangat, hampir membenci kepada orang yang diraikan pada majlis maulid itu. Iaitu Nabi SAW.
Maka membuat majlis maulid itu hanyalah upacara nak menzahirkan kegembiraan kita dengan wujudnya Nabi Muhammad di atas muka dunia. Maka dia hanyalah satu manifestasi penzahiran tanda kegembiraan dan kesyukuran kita kepada Allah dengan mendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat pada hari itu, kita memuji, membaca qasidah-qasidah memuji Nabi, membuat jamuan makanan, bergembira, berselawat, benda-benda yang disuruh oleh syarak sebagai tanda terima kasih kepada Allah, bersyukur dengan mendapat seorang Nabi. Sebagaimana kita apabila mendapat nikmat, dapat anak, dapat rumah baru, dapat isteri, dapat kenderaan baru, sunat kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka nikmat yang paling besar, fa bizalika falyafrahu. Maka dengan sebab rahmat Allah yakni Nabi Muhammad, maka hendaklah kamu bergembira. Maka kita bergembira pada hari itu tidak lain tidak bukan adalah kerana perintah daripada Allah. Maka kalau orang kata saya bergembira juga dengan kelahiran Nabi, semua saya tak zahirkan, itu terpulang pada awak. Saya tidak kata maulid ni wajib, maulid ni gapo dia. Saya bergembira dengan kelahiran Nabi, saya pun bersedekah pada hari itu, saya bergembira. Nah, jadi orang ni nak menzahirkan kecintaan dia kepada seseorang, kadang-kadang dengan cara diam. Sekali pun kita nampak pelik, orang saya kepada orang dia ni pelik juga. Nah, seperti orang, misalnya dia kata dia dapat anak baru, senyap. Awak gembira? Gembira, senyap. Ai, gembira lagu mana? Zahir tak zahir pun kegembiraan. Zahir gembira ni dalam hati. Berbanding dengan seorang yang dapat anak baru, tetapi dia bergembira, buat jamuan, makan, panggil tu email, panggil siapa-siapa dia, menzahirkan kegembiraan dia. Kok mana yang lebih nampak gembira? Kok dia ni ke? Kok bergembira? Maka hanya Allah Ta'ala saja yang menilai usaha kita yang ikhlas. Hanya Tuhan yang menilai hati kita. Jadi, maulid-maulid ini adalah tanda orang hati, panggil hati. Hati yang bergembira. Maka kita tak boleh memaksa orang bergembira dengan apa yang kita gembira. Kita gembira dengan Nabi. Kita tak boleh paksa orang bergembira dengan Nabi. Maka bagi orang yang tidak ada perasaan dengan Nabi, maka bagi dia tak ada masalah, tak buat pun tak apa. Bagi dia tu, itulah dia dengan Nabi. Hanya sekadar tu saja. Maka sekadar tu saja dia akan perolehi dengan Nabi. Jadi tidak ada nas larang mengenai nas. Pendapat ulama hukum ada kata bid'ah. Itu tak seluk kira. Tapi nasnya tidak ada nas melarang maulid Nabi ini adalah haram. Maka wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh ambil, wa ma nahakum, apa yang Nabi larang jangan jauhkan. Maka maulid ni tidak masuk dalam kategori manaha, apa yang dilarang oleh Nabi. Maka bila benda barang yang tak dilarang Nabi, benda tu harus dibuat. Nabi tak pernah buat, kaedah dia at-tarku la yufidu at-taharrum. Meninggal, Nabi tak buat satu benda tidak menunjukkan benda itu haram. Nabi tak makan nasi kerabu, Nabi tak naik kereta, Nabi tak makan ekong, Nabi tak pakai gaji, Nabi tak jadi doktor, profesor, Nabi tak ambil PhD, Nabi ke. Tapi kita buat belaka-laka tu, bererti nak benda itu harus kerana Nabi tak larang. Jangan menyempitkan syariat Nabi, bahkan gunalah kaedah yang betul. Kalau kita guna kaedah at-tarku, memberi makna haram, terlalu banyaklah benda haram. Dia kata hak tu maksud benda agama, benda dunia tak apa pula. Siapa dia pula bagi lagu tu? Pandai-pandai awak bagi benda yang dilarang ni dalam bab agama, benda dunia, benda tak larang pula. Jadi kalau kita bagi bid'ah ni ada hasanah, dolalah, dia marah. Dia pula bagi bid'ah ni ada hak benda dunia, benda akhirat, dia tak marah pula. Jadi tepuk dada, tanyalah ilmu dan hati masing-masing. Jangan ikut nafsu. Jangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, bimbing hati kita menuju benda yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Inilah maulid tadi daripada terakhir Ustaz, sebelum kita rehat, ada